Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya buat sekali lagi my FB Live. Lebih kurang saya nak cakap kalau boleh about 15-20 minit. Tengoklah kalau ada perluan baru kita sambung lah. InsyaAllah kita cuba tengok. Hari ini merupakan tajuk perbincangan saya adalah seperti satu iaitu business development. Iaitu kita melihat ada sudut dalam era sosial dan dalam era marketing 5.0. Tuan-tuan dan tahulah bahawa marketing 4.0 is the movement from traditional marketing to digital marketing. So di dalam kalau tak silap saya dalam marketing 5.0 dia panggilkan human mimicking technologies. Jadi kita sifat-sifat manusia nak macam mengikut teknologi yang terdapat. Jadi kalau melihat dari sudut itu maka banyaklah perkembangan berlaku yang mana banyak benda yang dulu tak wujud melalui disruptive technology dengan berkaitan IoT, everything on internet. Jadi secara tak langsung perkembangan perniagaan kita pun berubah. Jadi kalau kita nak cipta sesuatu pun memang kita tertakluk pada keperluan semasa dan the new development within our own environment, especially kita kena ada di Malaysia. Dan keperluan ini juga apabila kita dalam keadaan COVID-19, insyaAllah mudah-mudahan kita akan lebih selamat dalam tahun-tahun akan datang. Dan mungkin perkembangan kita semua lebih, mungkin kita mesti need to maintain the SOP dalam menjalankan pekerjaan kita. SOP itu perlu dalam keadaan dalam COVID-19 ini. Jadi berhubung dengan business development di sini, kita nak tengok business development daripada sudut yang terkini, contemporary. Dia terdapat beberapa lebih kurang 6 elemen antara human dengan machine, okay? Antara manusia dengan machine. Of course, kita bila buat perniagaan ni secara rambang, dia kira perniagaan tu melibatkan dia kata si pemikiran, satu, thinking, yang kedua communicating, right? Kita kena berhubung antara satu dengan lain. Yang ketiga, sensing, kita gunakan daya, kita gunakan logical thinking, dan kita gunakan movement, pergerakan dan sebagainya. So pergerakan kita sekarang ni, kita dalam keadaan COVID, kita kena SOP, ikut SOP. Kemudian imagining, macam mana kita menggunakan imagining power kita untuk meningkatkan sale, to create new product, nak adakan disruptive technology dan sebagainya. Dan macam mana kita connect antara satu dengan lain. Satu communicating, satu connecting. So dia dari sudut human. Kalau dari sudut machine dia kata, kalau thinking tu dia digunakan sekarang ni artificial intelligence ataupun AI. Kita kena tahu AI. Yang kedua, bila kita nak communicating tu, dia pakai NLP ataupun natural language processing. Dia AI menggunakan natural language processing. Sebab itu kita boleh interact with the machine. Bila kita tanya, dia boleh jawab dan sebagainya. Dan sensing pula, dia ada sensor technology, sensor tech. Dan keempat, kalau movement, kita pergerakan sekarang ni tak perlu dia panggil robotik, menggunakan robot. Ini robot. Imagining, tak payah kita pakai mixed reality. Apa dia? VR dengan AR. VR ialah virtual reality, AR adalah augmented reality. Yang mana kita tengok augmented reality tu yang dia pakai macam ada screen tu, dia berjalan-jalan semua. Dia macam dia boleh duduk dalam keadaan mana saja, tetapi kena melihat di sudut spek dia tu. Dan virtual ni seperti kita tahulah dalam penelitian kita. Bila dia sebut tentang connecting, itu dia pakai IoT, everything on internet tu. Jadi and blockchain. So rupanya keenam elemen ni kita kena tahu macam mana menggandingkan teknik-teknik dalam menciptakan sesuatu, especially dalam business development. Sebab tu salah satu elemen yang kita guna tadi tu membantu kita mengambil
satu sudut perniagaan kalau kita nak masuk. Macam sekarang ni, macam kita duk coach orang sekarang ni, how they want to overcome certain there are new things coming up yang mana dia tak nampak, dia blur dan sebagainya, dia memerlukan somebody to assist. So kalau orang pakai guna teknologi ni, dia pakai AR dengan VR, right? Augmented technology, reality dengan VR, virtual reality. Jadi all these things memerlukan teknik dan pemahaman yang cukup, orang kata, luas. Di samping itu juga bila kita artificial intelligence ni, tuan-tuan dan tuan yang mana pakai Google, master Google itu semua pakai, dan di Amazon, dan AI juga bila kita gunakan macam kita gunakan Grab dan sebagainya, MyTaxi, itu pakai AI. Dan alat-alat ni semua membantu seseorang meningkatkan sesuatu usaha dalam jenis perniagaan apa saja yang dia ada. Dalam NLP pula, dalam apa dipanggil Natural Language Processing, ini kegunaannya dipakai macam pakai chatbot juga. Dalam chatbot, selalu bila kita tanya jawab, macam B2B space dan sebagainya. Cara tak langsung dengan menggunakan teknik ni, dia punya urus niaga lebih cepat dan sebagainya. Jadi dalam business development ni selalunya keadaan sekarang ni slightly different because kita punya proses of apa kata, kalau dulu kita kata kita ada information, right? Information, mau kita ada apa ni, first data, lepas tu information, lepas information baru kita come to area where kita kata wisdom. Tapi sekarang ni dia pecah lagi, sebelum data tu dia panggil ada noise, right? Lepas ada noise, ada gangguan ataupun data, apa data ada information. Lepas ada information tu, itu dia panggil insight. Lepas insight tu dia panggil wisdom. So benar-benar macam ni seringkali dipakai di dalam teknik-teknik orang buat perniagaan di terkini. Jadi kalau kita duduk zaman sekarang ni, kita kena faham bahawa semua internet menggunakan even purchasing yang kita gunakan alat-alat pembelian IT dan sebagainya, dia pakai 5A. A yang pertama, tapi itu kita dapat information, dia bagi create awareness kepada kita. Dia bagi kita apa yang ada, apa yang terdapat dan sebagainya. Yang itu kata A pertama, awareness. A yang kedua, dia mencipta satu appealing. Dapat kita lihat sesuatu cukup menarik. Even color pun very good, very sharp dan sebagainya. Dan bila di situ baru dia bertanya apa pilihan dia nak. So dia start asking. So A yang ketiga. Bagi A yang keempat pula, dia cakap tentang act. Sama dia nak beli ke tak beli ataupun dia buat keputusan atau tidak. Benda ni tertakluk kepada yang the last advocate. Advocate tu, dia beli satu tu dia jadi macam loyal customer. Sebab itu kadang-kadang kalau kita makan di kedai pun, kalau kita berjalan di kedai pun, kalau kita nak tengok ni, selalunya kedai yang kita pesan nasi kandak apa selalu tu kita pergi. Itu cara, orang kata cara keseluruhannya, iaitu tempat kita makan. Tapi zaman sekarang ni dia pakai macam tu lah. Sebab dia panggil CX, customer ataupun dengan customer experience. Dalam customer experience itulah dia menggunakan 5A tadi. Dan all the 5A ni diguna pakai di dalam pembangunan perniagaan dan sebagainya. Jadi kalau ikut knowledge management hierarchy, sekarang ni dia dah tambah macam saya kata tadi. Yang pertama, noise. Selalu kita tengok cuma untuk sertakan gangguan, baru kita dapat data. Lepas dapat data, baru kita dapatkan information dan ikuti dengan knowledge. Daripada knowledge kita dapat insight. Daripada insight baru kita dapat wisdom. So benda-benda ni merupakan pecahan-pecahan peringkat-peringkat bagaimana yang diguna sekarang ni. Sebab tu sekarang ni kalau tuan-tuan tengok survey selalu ada. Survey tu nak upgradekan dia punya services. Okay, saya ingat saya cakap bukan 15 minit. Mungkin lagi 5 minit saya akan sambung. Tak, baru 10 minit. Okay. Mau 10 minit, mungkin saya akan sambung lagi. Kalau ada apa pertanyaan boleh tanya. Tapi yang menyebabkan saya nak cakap sini lah berhubung dengan kalau dulu di IKW saja dapatkan data, kemudian dapat information, knowledge dan wisdom. Tetapi sebelum dapat data tu kita kena ada pilihan. Terlalu banyak maklumat yang macam maklumat tak penting pada. Sekarang ni semua maklumat penting tuan-tuan dan puan. Buat permulaan nampak macam tak penting. Lepas kita analyse dan kajian dibuat, tapi dia pun penting juga memberi satu gambaran bahawa ada benda sesuatu yang kita belum dapat mengetahui dengan lebih detail. Sebab tu sekarang ni bila buat business development, kita kena melihat daripada sudut yang sedia ada.
sebab kita punya common ground ataupun di persediaan platform. Platform ni yang menyebabkan semua kita kata cost become cheaper. Sebab tu dia kata unskilled. Perniagaan sekarang ni dah unskilled. Dia tak payah sewa bangunan banyak-banyak, dia tak payah. Sekarang ni sebenarnya dia tak ada office pun tak apa. Tetapi semua dia sewa. Even accounting kita boleh sewa, accounting package. Kita akan dapat accounting services daripada organisation. So we have no more nak keep on the, orang kata the card, so kita punya business card dan sebagainya. Dan yang kedua, even tempat office tak payah, kita cari small office saja. It's become more cheaper. Yang tiga, cost operating dan sebagainya, it will reduce down depend on kita punya activities. Kalau kita banyak pergi office, kita memerlukan tempat. Kalau tidak, kita hanya menggunakan virtual office. Banyak virtual office sekarang ni ada. Begitulah sekarang ni, apa yang saya sebut sekarang ni, kalau kita nak buat dalam bisnes ni, sebenarnya banyak cara kita nak buat. Tapi kita menggunakan ilmu. Dan kalau tak boleh, kita dapatkan bantuan. Maka di sinilah kadang-kadang perluan untuk mendapatkan bantuan daripada push yang berqualified, yang berkelayakan membantu kita. Jadi daripada sini as one person dia boleh run quite big organisation. Dan adalah dia ada team, right? Team tu yang membantu dia meningkatkan perniagaan dan sebagainya. Jadi kalau ada apa-apa soalan tanya, tuan-tuan boleh di screen, nanti saya akan bagi jawapan. Sebab ini tengah ringkas ni saya cuba menyentuh beberapa elemen yang saya sebut tadi, iaitu 6 elemen tentang human dan machine tu, iaitu terdapat dalam kita punya marketing 5.0. Dalam marketing 5.0 dia ada sebab CX, ini consumer experience. Dalam consumer experience tu dia ada 5A yang saya kata tadi. So dalam 5A tu membantu seseorang tu buat keputusan dengan lebih cepat. Tu pertama, create awareness, kemudian bagi dia information data, dia akan bertanya what he want, kemudian baru dia buat decision to buy, and last sekali apa yang kita katakan dia advocacy atau advocate, sebab itu dia ready loyal customer. So peringkat-peringkat itu memudahkan perkembangan perniagaan. Sekarang ni kalau kita yang ingin mengetahui sesuatu, dah tidak ada masalah dah tuan-tuan. Jadi kalau ada apa-apa soalan, saya rasa tuan-tuan saya silakanlah muka di sini. InsyaAllah saya akan bagi jawapan jika tuan-tuan ada menulis soalan dan sebagainya di Facebook. Jadi kalau tak apa tuan-tuan dan puan, saya dah cakap lebih kurang 13 minit. Jadi saya ulang balik apa yang saya cakap tadi. Sebelum sampai ke penutupan, saya nak cakap ni 15 minit, iaitu dalam zaman sekarang ni, kalau kita nak buat business development pun dalam bentuk yang terkini, mengikut marketing 5.0, 4.0 ialah the departure, the development from market driven to digital. Sebelumnya marketing atau digital driven. So sekarang ni kita go on 5.0 is more of human mimicking, human mimicking technologies, iaitu sebab tu dia ada 5, iaitu kita guna pemikiran machine daripada artificial intelligence. Kalau kita pakai communicating, kita pakai machine dia panggil NLP, bukan Neuro Linguistic Programming, Natural Language Processing. Itu dia. Kalau kita pakai sensing, untuk melihat sesuatu dan sebagainya, dia gunakan sensor tech atau sensor teknologi. Dan pergerakan kita pun tak payah banyak sekarang ni menggunakan robotik, macam-macam robotik, dia pakai drone dan sebagainya. Imagining selalunya orang buat satu terhad, dia pecah lagi imagining terdapat dua, satu dia panggil VR, satu dia panggil AR, virtual reality dan augmented reality. Dan satu lagi juga dia panggil connecting, everything on internet, itu IoT ataupun blockchain. So ke-5, ke-6, 246 ni dia panggil bionic atau 6 ways technology mimic human. Jadi teknologi human ni dia kata dia orang cuba setengah hanya boleh diambil oleh mesin dan robot dan sebagainya, tetapi selagi tak boleh di-convert pada meaning, tak boleh ditulis, tak boleh diterangkan kepada programmer, maka benda tu remain as human part. Sebab tu kita mesti maintain that human behavior kita sebagai human. So human masih lagi penting. Sebab mesin tak boleh ambil total control of everything. Machine still need human to control everything. Jadi tuan-tuan dan puan, saya dah cakap 15 minit, 35 saat.
Saya ucapkan ribuan terima kasih, minta maaf silap cakap dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, sila kemuka kepada saya. InsyaAllah saya akan beri jawapan. Once I see dari wall, saya akan jawab. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi besok. Tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.